Siapa yang kata tauhid tiga sama dengan konsep Trinity, sebenarnya dia tak faham Trinity dan dia tak faham tauhid. Orang yang selamat daripada neraka adalah orang yang ikut Nabi dan ikut sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu menjadi kewajipan bagi setiap orang Muslim menjadikan contoh teladan dia dalam beragama adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi, mas. Tapi yang paling utamanya sahabatlah. Sebab apa? Sebab mereka dapat agama ni secara langsung daripada Nabi SAW yang merupakan penerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi agama ni bukan milik ulama. Agama ni bukan milik manusia. Agama ni milik Tuhan, Allah, pencipta sekalian alam. Sebab tu dalam tauhid kita bahagikan 3 tauhid. Berdasarkan ayat Quran, bukan saja-saja nak bagi tak. Berdasarkan ayat-ayat Quran. Paling ringkas kita sebut ayat surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Barulah min syarril waswasil khannas. Kenapa Allah Ta'ala merujuk kepada dirinya? Qul a'udzu, aku berlindung dengan. Kita orang Islam ni hanya boleh berlindung dengan Allah. Kerana isti'adzah ni hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas tu siapa? Allah lah kan? Tapi Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, pertama Rabbin nas, kedua Malikin nas, ketiga Ilahin nas. Jadi manusia dengan Allah ni dia kena tengok 3 sudut apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Pertama, Allah ni Rabbin nas. Kedua, Allah ni Malikin nas. Ketiga, Allah ni Ilahin nas. Kenapa Allah Ta'ala sebut 3 kali ni? Dan kalau kita tengok dalam terjemahan kita, Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia lagi. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Tapi kenapa ada beza? Bahasa Melayu satu je, Tuhan. Bahasa Arab, Rabb dengan ilah lain. Jadi sebab itulah ulama bahagikan tauhid kepada 3. Ada orang tak setuju, dia kata ni adalah konsep Trinity. Siapa yang kata tauhid 3 sama dengan konsep Trinity, sebenarnya dia tak faham Trinity dan dia tak faham tauhid. Sebab sangat beza. Trinity kalau sebut pun entiti lain. Orang panggil apa? Godfather, yang ni merujuk kepada Allah. Kemudian Jesus merujuk kepada anak Tuhan, Nabi Isa. Kemudian Ruhul Qudus, Holy Spirit, merujuk kepada siapa? Jibril, ataupun yang bawa nyawa tu kepada Maryam, Virgin Mary. 3 ni entiti berbeza, tak sama. Orang yang kata tauhid 3, tauhid ni satu, tapi 3 sudut. Bila tauhid rububiyah, Allah. Tauhid uluhiyah, Allah. Tauhid asma' wa sifat, Allah. Dia tak sama. Siapa yang kata sama, sebenarnya dia berkata dalam kejahilan. Fahamkan betul-betul. Yang kata bagi 3, asasnya kepada Allah sifatkan dirinya kepada hambanya dalam surah An-Nas 3. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas.
Apa maksud Rabbin Nas? Tuhan manusia. Apa maksud Ilahin Nas? Tuhan manusia. Tapi ada beza tak? Ada. Rabb, Tuhan pada rububiyah. Ilah, Tuhan pada uluhiyah. Malikin Nas, Raja manusia, adalah salah satu daripada nama-nama Allah, Al-Malik. Nama Allah Al-Malik yang mengandungi sifatnya. Sebab tu kita bahagikan tauhid jadi rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Orang tak faham, dia kata apa? Oh, ni adalah ajaran sesat, ajaran Ibnu Taimiyah, dia kata. Seolah-olah Ibnu Taimiyah lah yang mengasaskan benda ni tiga. Tak, ini asasnya datang dari Quran. Apa maksud tauhid rububiyah? Ini nak suruh faham, ngaji kena ngaji balik silibus awal ni. Sebab ada orang ngaji, siapa ngaji tinggi, habis universiti pun tak faham tauhid tiga ni. Lalu dia kata, ni tauhid Trinity ni, sesat. Macam mana dia tak faham? Kita pun tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah bagi hidayah lah kepada dia. Rububiyah, maksud dia, ketuhanan Allah pada sudut kekuasaannya. Maknanya Allah satu-satunya yang berkuasa sebagai Tuhan. Pencipta, pemberi rezeki, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, yang memberikan sakit, yang memberikan sihat, yang mentadbir sekalian alam. Dialah Rabbul Alamin. Dalam surah Fatihah pun kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maknanya semua bentuk ketuhanan dari sudut kekuasaan Tuhan, kita panggil rububiyah ni, rububiyah, ketuhanan ni, dia adalah hak milik Allah sahaja yang Maha Esa. Mana siapa yang cipta langit dan bumi? Allah saja, tak ada yang lain dari Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah saja, tak ada yang lain dari Allah. Siapa yang memberikan sihat? Allah saja, tak ada yang lain dari Allah. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan? Allah saja, tak ada yang lain dari Allah. Sebab ini semua kekuasaan Tuhan. Jadi kita mentauhidkan Allah pada kuasa ketuhanan. Itu satu, dia panggil rububiyah. Allah esa pada rububiyah. Kuasa ketuhanan ni Allah tak bagi pun kepada siapa-siapa dalam dunia. Dan Allah Ta'ala tak bagi kepada siapa-siapa pun dari makhluknya. Siapa yang meletakkan kuasa ketuhanan ni kepada selain Allah, maka dia telah menduakan Allah. Yang tu kita panggil syirik. Maknanya kalau dia iktiqad pokok besar tu ada kuasa memberikan mudarat, okay? Kalau dia beriktiqad apa tu bintang di langit tu boleh memberikan manfaat dan mudarat, maka dia telah menduakan Allah. Okay? Dia pun kata, kalau gitu siapa-siapa makan ubat Panadol tu syirik lah, sebab dia iktikad ubat Panadol tu boleh menyembuhkan. Kita kata tak. Mereka percaya tu kerana sebab. Panadol tu sebab. Sebagaimana semua ubat-ubat yang Allah Ta'ala jadikan ada sebab, dan Nabi SAW pun mengambil sebab. Nabi suruh kita merawat diri. Tapi yang menyembuhkan Allah. Mengambil sebab tidak menafikan tauhid. Yang menafikan tauhid ni yang tak ada sebab. Tiba-tiba je dia kata bintang di langit yang menjadikan. Pokok besar, kok mana mari pokok besar mendatangkan mudarat kepada kita? Kalau lalu tepi dia, bawah dia, tiba-tiba jadi sakit kalau tak minta izin.
Itu tak bolehlah syirik pada rububiyah, kuasa ketuhanan. Okey. Kepercayaan bahawa ada sesuatu yang berkuasa selain dari Allah dalam kuasa ketuhanan menjadikan seorang itu menduakan Allah. Itu baru satu aspek. Lepas tu Tuhan ilah macam mana pula? Tuhan ilah ni esanya Allah pada sudut ketuhanan yang memiliki hak disembah. Yani Tuhan yang berhak disembah ni hanya Allah. Sebab tu bila kita sebut syahadah, kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita tak mengucap syahadah la rabba illallah. Boleh tak orang tu mengucap la rabba illallah, tiada Tuhan yang berhak, tiada Tuhan selain Allah? Boleh, tapi masalahnya kalau bab kuasa ketuhanan selain dari Allah ni, orang kafir pun percaya macam tu. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tanya orang kafir, siapa cipta langit dan bumi? Dia percaya tak? Allah. Maknanya dia percaya yang memiliki kuasa ketuhanan hanya Allah. Tapi apa yang menjadikan sebab mereka syirik? Sebab mereka menyembah selain dari Allah. Sama ada menyembah selain dari Allah tu secara total ataupun menyembah selain dari Allah tu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tak boleh. Sama-sama dua tak boleh. Pasal apa? Sebab Allah tidak berhak, Allah tidak boleh disekutukan dalam ibadah. Kerana ibadah ni hanya milik Allah. Allah ini esa pada sudut ilah, yakni uluhiyahnya, hak untuk disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Jadi dua kita faham. Sebab tu dari sudut tauhid yang kedua ni, penyembahan kita tidak boleh diserahkan selain dari Allah. Doa kita, tu doa kita. Ibadat kita tak? Maka ibadat apa jua yang bersifat ibadat ni tidak boleh diserahkan kepada selain dari Allah. Kerana hanya Allah yang berhak disembah. Itu sekuen dia, sekuen. Sekuen dia makna apa? Apa tu? Dia punya rantaian dia. Bila kita kata tiada Tuhan yang memiliki kuasa ketuhanan melainkan Allah, maka rentetan daripada itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab dialah yang satu-satunya menciptakan dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Lain daripada dia tidak menciptakan dan tidak berhak disembah. Dua. Okey? Jadi tidak boleh disembah sesuatu selain dari Allah. Sama ada sembah dia secara total atau sembah secara perantara kepada Allah. Tak boleh juga. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada perantara. Di sinilah kita faham tauhid uluhiyah ni, maknanya apa jua ibadat kita hanya dimiliki, hanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan yang memiliki hak untuk disembah, iaitu Allah. Tidak ada yang lain dari Allah. Jadi ni konsep yang kedua, tauhid uluhiyah. Ada beza tak dengan tauhid rububiyah tadi? Ada. Tauhid rububiyah tentang kuasa ketuhanan hanya milik Allah. Tauhid uluhiyah tentang hak sembahan dari kita hanya kepada Allah. Okey? Kalau kita boleh faham nak mudah lagi, dari atas ke bawah, kuasa kepada bawah, maknanya yang berkuasa di atas hanya Allah satu. Ibadat ni daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas ni hanya pergi kepada satu ni juga. Okey? Dia ada sistem piramid lagu tu.
Hak bawah ni memang ramai. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada hamba dia, manusia lah, binatang lah. Tapi ni pada sudut rezeki. Maka daripada atas ke bawah ni, sumber semua ni hanya satu je, Allah. Dia panggil tauhid rububiyah. Hak daripada bawah nak pergi ke atas ni, ibadat. Bila hamba ni dapat nikmat, maka dia nak menyembah. Maka binatang sembah siapa? Pokok bertasbih, malaikat bertasbih, batu bertasbih, ikan bertasbih, apa lagi? Semut bertasbih. Semua makhluk ni, dia pergi daripada bawah ni, ibadat dia hanya menuju naik satu titik je, Allah. Jadi tauhid daripada bawah ke atas pun satu, daripada atas bawah pun satu, bawah ke atas satu. Rububiyah, kuasa ke bawah, hanya sumber kuasa tu Allah. Bawah ibadat kepada atas, tempat dipersembahkan ibadat hanya satu ni, iaitu Allah. Allah adalah paksinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang menciptakan, hanya melainkan Allah Azza wa Jalla. Nak suruh faham waktu tapi payah tak nak faham. Mari pula yang ketiga, apa pula? Ketiga, asma wa sifat. Asma wa sifat ni maknanya kita beriman tentang Allah ni, bahawa Allah ni ada nama-nama dia dan Allah ni ada sifat-sifat dia. Siapa yang berhak memberikan nama dan sifat bagi Allah? Tidak ada yang berhak memberikan nama dan sifat bagi Allah melainkan Allah sendiri. Satu sumber ni je. Tak ada lain daripada Allah. Kalau datang melalui Nabi SAW, itu kerana Nabi terima wahyu. Kalau tidak kerana wahyu dari Allah, Nabi pun tak boleh bagi nama kepada Allah. Kerana Allah lah yang berhak menamakan dirinya dan menyatakan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Jadi itulah tauhid asma wa sifat. Dan semua nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi milik Allah, Allah esa padanya, Allah tunggal padanya, tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama, sebanding, seperti, setara, tak adalah yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu pun, baik malaikat, baik jin, baik manusia, baik sesuatu makhluk ni, tak ada satu pun dari makhluk ni yang sama dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah dia tauhid asma wa sifat. Dan kita menerima apa saja nama dan apa saja sifat yang Allah nyatakan dalam Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Dan inilah sahaja sumber wahyu. Apa saja yang datang dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka kita beriman dengan nama dan sifat tersebut seperti mana yang dia datang. Adapun hakikat dan kaifiatnya kita serahkan kepada Allah, kerana Allah tidak boleh dibandingkan dan dibayangkan dengan apa jua sifat. Allahu Ta'ala a'lam. Allah yang maha tinggi, dialah yang tahu sebenarnya sifat dia bagaimana. Kita ni makhluk, kita faham Allah maha mendengar, oh mendengar. Allah maha melihat, Allah maha melihat. Tapi bagaimana pendengaran dan penglihatan Allah? Sama tak seperti makhluk? Sebab makhluk pun mendengar, manusia mendengar, binatang mendengar. Tak sama. Sebab apa? Sebab Allah dia esa pada nama dan sifatnya. Allah melihat, maha melihat, ya. Tapi makhluk juga melihat. Manusia melihat, jin melihat, malaikat melihat, binatang melihat, ya. Tapi melihat pada Allah tak sama dengan semua makhluk. Kerana penglihatan Allah adalah penglihatan yang maha sempurna, yang tidak layak untuk disamakan dengan mana-mana penglihatan makhluk. Maha suci Allah daripada segala perumpamaan dan kesyirikan. Jadi itu kaedah kita bertauhid kepada Allah. Sumber asalnya
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nak suruh faham yang tu.